Dan sekarang ini kita ingin bawakan kepada anda satu lagi perkongsian kerana berdepan dengan pandemik COVID-19 ini pastinya cabaran yang sangat berbeza. Dan antara yang terkesan juga adalah sistem pendidikan di Malaysia. Jadi kita ingin berbicara berkenaan dengan pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Untuk itu kita bawakan di studio, kami sangat berbesar hati untuk menerima kunjungan Encik Aidi Jantan, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Encik Aidi. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, saya sendiri tertanya lah apa itu sebenarnya sekolah khusus dan bagaimana sebenarnya pentaksiran baharu kemasukan ke sekolah khusus ni, sebab sekarang kita tahu COVID-19, UPSR PT3 juga ditiadakan pada tahun ini. Silakan. Ya. Terima kasih Hanif. Ya. Sebelum ni memang tidak ada definisi sekolah khusus. Ya. Sekolah khusus yang kita masukkan di sini adalah sekolah-sekolah di mana kemasukan murid dia melalui pilihan dan penawaran. Ya. Mana agensi yang mentadbir sekolah tersebut menawarkan kemasukan sama ada ke tingkatan 1 ataupun tingkatan 4. Ya. Jadi bagi tujuan pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ni, kita mempunyai lebih kurang 226 buah sekolah yang bergabung di sini. Itu terdiri daripada 69 buah sekolah berasrama penuh, 60 buah sekolah menengah kebangsaan agama SMKA. Itu untuk tingkatan 1. Manakala untuk tingkatan 4 termasuk 2 tadi, kita ada juga 9 buah sekolah menengah teknik dan 87 buah sekolah menengah college vocational. Dan kita juga mendapat sokongan daripada Maktab Tentera Diraja. Walaupun Maktab Tentera Diraja di bawah pentadbiran Kementerian Pertahanan Malaysia, tapi MTD bersetuju untuk menggunakan pakai pentaksiran ini bagi pemilihan murid ke maktab tersebut. Jadi tujuan kita apabila kita melaksanakan pentaksiran ini, murid-murid ini akan dapat kita dapat mengenal pasti potensi murid itu dan dengan lebih baiklah. Ini adalah PKSK, pentaksiran kemasukan sekolah khusus. Kita tahu sebelum ini mekanisme kemasukan adalah dengan peperiksaan. Adakah ianya setara dengan UPSR dan juga PT3 ini? Pertamanya saya nak jelaskan di sinilah. PKSK tidak mengganti. Tidak mengganti sama ada ujian penilaian sekolah rendah UPSR ataupun pentaksiran tingkatan 3 PT3. Kita ada sasaran kita. Sasaran dia ialah murid-murid yang nak masuk, yang ingin memohon kemasukan ke sekolah asrama penuh, ke SMKA, ke college vocational, ke sekolah menengah teknik dan juga MTD. Jadi pentaksiran ini merupakan satu instrumen pentaksiran standard yang kita laksanakan secara berpusat. Dan of course lah, mereka perlu memohon terlebih dahulu lah. Dan kaedah-kaedah mohon saya akan terangkan sebentar lagi lah. Format pentaksiran ini? So pentaksiran ini ada 3 komponen utama. Komponen pertama ialah dari segi kita melihat kecerdasan insaniah pemohon, yang mana kita ada menggunakan pakai elemen-elemen daripada kecerdasan emosi, emotional quotient, kecerdasan rohani, spiritual quotient dan juga kecerdasan insaniah, iaitu social skill mereka. Dari sini kita dapat menilai karakter murid tersebut. Dan selepas mereka menduduki, in fact dia ada dua ujian yang sama pada masa yang sama. Mereka melaksanakan secara online, iaitu untuk kecerdasan intelek pula. Ini kita merangkumi IQ, kecerdasan intelektual, kemahiran murid untuk menjawab soalan-soalan tentang kefahaman tentang pelajaran dan juga pengetahuan am mereka. Dan kita ada satu elemen baru yang sebelum ini tidak pernah diperkenalkan, iaitu artikulasi penulisan. Di sini murid perlu menulis satu karangan untuk tingkatan 1 lebih sekurang-kurangnya 100 patah perkataan. Untuk tingkatan 4, kemasukan tingkatan 4, dia lebih kurang 250 patah perkataan. Jadi pemohon akan diuji secara sepenuhnya lah untuk masuki sekolah-sekolah khusus ni. Kita tahu sekarang takwim persekolahan juga sedikit berubah dengan apa yang melanda dunia pada ketika ini. Mungkin tarikh permohonan untuk mereka yang menonton pada ketika ini, ibu bapa yang berminat mungkin boleh mengetahui bagaimana? Permohonan untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus ni
Kita akan buka pada 7 September ini. Ya. Dan ia akan tutup pada 2 Oktober. Ini untuk kedua-dua tingkatan 1, termasukkan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4. Okey. Jadi yang penting di sini ialah murid-murid yang berminat untuk masuk ke sekolah-sekolah ini perlu memohon. Kalau dulu sistem permohonan dia berbeza, dia mengikut saluran permohonan bagi sekolah-sekolah tersebut. Tapi sekarang ia dirangkumi bersama-sama secara apa kita panggil single entry point. Okey. Jadi dia menggunakan platform yang sama dan ia boleh diakses melalui website KPM lah, laman web KPM moi.gov.my. Khususnya kalau tingkatan 1 permohonannya pada spskt1.moi.gov.my. Manakala untuk tingkatan 4 ialah skt4.moi.gov.my. Maksudnya masuk saja dan masukkan nombor MyKid atau MyCard sendiri. Ya. Murid perlu menggunakan MyKid atau MyCard masing-masing dan juga MyCard penjaga utama. Kerana ini kita akan padankan dengan aplikasi penghalang data murid yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan. So kita dapat padankan dan mana-mana murid yang menepati kriteria permohonan akan menduduki pentaksiran standard yang akan kita jalankan dalam bulan Oktober nanti. Okey, menarik. Okey, mungkin yang terakhirnya Encik Adi melihat kepada ialah segalanya baharu sekarang ini, harapan dari pihak KPM sendiri berkaitan dengan pentaksiran pada kali ini. Silakan. Seperti yang saya nyatakan tadi, ia terdiri dari 3 komponen. Macam kecerdasan insania. Dia melihat kepada kemahiran murid untuk mengawal tingkah laku, mengawal perasaan dan juga bagaimana mereka berkomunikasi. Kerana ini amat penting apabila mereka duduk di sekolah yang berasrama. Mereka duduk bersama-sama, jadi perlu menyesuaikan diri dengan keadaan di asrama tersebut. Manakala kalau kita lihat kecerdasan intelek, dia menguji tahap kognitif murid itu. Daripada kita lihat dari segi kefahaman murid, dari segi kemahiran dia untuk mengaplikasi apa yang telah dipelajari dan juga apa saja bentuk kemahiran kognitif yang diperlukan. Dan artikulasi penulisan memang kita mula-mula takut juga kalau murid tingkatan 1 ni boleh tak dia menulis esei, tapi setelah kita buat satu uji lari, kita dapati memang ia berkesan. Dan kita gunakan artikulasi penulisan untuk mencongkir kreativiti murid tersebut. So harapan kita lah apabila kita guna pakai keseluruhan komponen-komponen ini, kita dapat mengenal pasti murid yang dapat dia potensinya, kita dapat kenal pasti potensinya untuk ke sekolah yang dipilih tu. Betul. Dan saya percaya ini mungkin persediaan mereka juga untuk ke arah satu cabaran yang lebih hebat dah di sekolah khusus ni. Encik Adi Jantan, terima kasih banyak-banyak. Pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh kerana sudi berkongsi berkenaan dengan pentaksiran baharu kemasukan ke sekolah khusus tahun 2021. Semoga berjaya kita ucapkan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi.